Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Syarmi Ismail, nombor matrik A167797. Jadi hari ini saya akan membentangkan projek akhir bagi subjek LMCP 1552, Pembangunan Mapan dalam Islam. Projek akhir ini ialah mencadangkan pelan pembangunan Kajang Bangi untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan. Ini merupakan peta kawasan Kajang Bangi. Ini merupakan latar belakang kawasan Kajang Bangi. Kajang merupakan sebuah bandar di daerah Hulu Langat dan bersebelahan dengan Mukim Semenyih. Bandar Kajang ini membangun kerana terletak berhampiran dengan Sungai Langat, di mana sungai ini merupakan laluan utama pedagang dan pelombong mengangkut biji timah serta getah. Kawasan Bangi pula dikenali sebagai Bangi Lama yang terletak di selatan daerah Hulu Langat, Selangor. Ini merupakan gambar bandar Kajang Bangi pada dahulu dan kini. Ini merupakan wawasan pembangunan Kajang Bangi pada tahun 2050. Yang pertama ialah persekitaran tempat kediaman yang nyaman, mampu milik dan bertaraf dunia. Persekitaran tempat kerja yang mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Bandar yang bercirikan teknologi dan mesra alam. Persekitaran yang produktif dan memupuk pembangunan usahawan yang patuh, syariah, bertaraf antarabangsa dan menjadikan bandar Kajang Bangi sebagai bandar ideal bagi 3 elemen penting dalam pembangunan mapan, iaitu dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Aspek yang pertama ialah dari segi alam sekitar. Dari segi alam sekitar, kita boleh meningkatkan sistem kitar semula, iaitu dengan memperbanyakkan tong sampah kitar semula agar ini dapat mengurangkan ancaman alam sekitar. Seterusnya, pihak kerajaan boleh menyediakan mesin kitar semula supaya ganjaran dapat diberikan kepada pengguna mesin tersebut. Seterusnya, dari segi penggunaan tenaga solar. Penggunaan tenaga solar perlu ditingkatkan pada kawasan rumah dan kilang kerana tenaga solar ini potensi untuk membantu ke arah penjimatan elektrik dan mengurangkan pencemaran. Di samping itu juga, tenaga solar ini mampu mengurangkan kos tenaga elektrik, sumber tenaga yang percuma dan mesra alam. Dari segi di kilang, mampu mengurangkan pelepasan karbon. Seterusnya ialah Trees for Life. Boleh melakukan aktiviti penanaman di kawasan rumah. Jadi dengan adanya aktiviti ini, masyarakat dapat mengurangkan perbelanjaan dapur kerana masyarakat boleh menanam sayuran seperti serai, cili, kangkung dan daun kunyit. Seterusnya, aspek yang kedua ialah dari segi sosial. Yang pertama ialah dari segi pendidikan. Untuk membangunkan bandar yang mapan, penggunaan gadget seperti tablet dan capaian akses internet perlu dilakukan di sekolah dan universiti kerana ini dapat menunjukkan pembelajaran yang lebih moden dan dinamik serta dapat mengurangkan penggunaan kertas. Selain itu juga, pembelajaran boleh menggunakan touchscreen all-in-one PC supaya dapat menarik minat para pelajar untuk lebih memberi tumpuan dalam proses pembelajaran. Seterusnya ialah dari segi pengangkutan. Pengangkutan boleh menyediakan laluan khas kepada bas awam agar tidak berlakunya kesesakan, dan laluan khas ni boleh diwarnakan dengan warna merah supaya pemandu lain mengetahui di mana mereka dibenarkan memandu. Seterusnya dari segi bas awam, untuk pengangkutan boleh menyediakan rem kepada penumpang layanan upaya OKU supaya kemudahan dapat diberikan kepada mereka. Seterusnya ialah penambahbaikan infrastruktur. Yang pertama ialah pemasangan kamera litar tertutup CCTV supaya keselamatan penduduk dapat ditingkatkan. Seterusnya ialah menambahkan bilangan gelanggang serbaguna kerana ini dapat melahirkan masyarakat yang bersifat kesukanan yang tinggi. Dan seterusnya, pembinaan skywalk. Pembinaan skywalk ni dapat memudahkan perjalanan serta menjamin keselamatan pejalan kaki ketika berada di lalu lintas. Seterusnya dari aspek ekonomi. Yang pertama ialah bandar usahawan dari segi perniagaan. Untuk menjadikan bandar usahawan ini, pihak kerajaan perlu menyediakan kawasan khas untuk peniaga kecilan. Dan setiap perniagaan yang dilakukan mesti menjadikan ekonomi Islam sebagai garis panduan. Seterusnya, mewujudkan kawasan pelancongan dengan menambahbaikkan kawasan pelancongan dengan lebih banyak taman tema, muzium dan tempat penginapan yang lebih menarik. Serta boleh mewujudkan kawasan esko pelancongan di mana ini boleh berkonsepkan alam semula jadi yang melibatkan elemen pendidikan dan
pembelajaran kepada pelancong dan penduduk betapa pentingnya kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Dengan adanya kawasan esko pelancongan ini juga dapat menyumbang kepada ekonomi setempat. Seterusnya ialah dari segi perindustrian dan perkhidmatan. Dari segi perindustrian dalam sektor perkilangan boleh menggunakan teknologi moden seperti penggunaan robot. Seterusnya dari segi perkhidmatan, kaedah pandu lalu perlu dilaksanakan bagi kategori farmasi dan pusat membeli belah supaya segala kesusahan dan kesukaran dapat dielakkan. Kesimpulannya, tiga-tiga aspek dari segi alam sekitar, sosial dan ekonomi perlu dititik beratkan dalam menyediakan pelan pembangunan bagi sesebuah bandar. Seterusnya, dengan berpandukan aspek-aspek ini, Bandar Kajambangi dapat membangun dengan pesat dan menjadi sebuah bandar mapan dalam jangka masa 30 tahun akan datang. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.